Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi yang Muslim, kita buka dulu kita punya kelas kita pada malam ni dengan umum kita Al-Fatihah. Amin. Okay, so sebelum saya nak mulakan, saya ada berapa benda lah nak beritahu, okay? So siapa yang dah join pada malam ni, jangan keluar sebab kalau korang keluar nanti takut korang tak boleh masuk balik. Okay, and then saya nak beritahu yang mana, sebab ada yang first time juga dalam ni yang tak kenal lagi saya, so saya akan kenalkan lagi lah sekali lagi diri saya. So nama saya Muhammad Hafiz Hakimi, okay? Boleh panggil Cikgu Hafiz je, okay? Boleh panggil Cikgu Hafiz. And then saya merupakan student personal coaching Tok Mat lah, okay? Student one to one Tok Mat, dan Tok Mat dah amanahkan segala ilmu Tok Mat pada saya untuk ajar tim Tok Mat. Maksudnya kelas kita yang dah 6 minggu ni, 6 minggu turut-turut ni alhamdulillah tak ada miss lagi. Mungkin nanti kita dah masuk puasa nanti, mungkin kita kelas after tarawih ke kan, kita tengok macam mana nanti. So tak lain tak bukan supaya korang dapat faham, okay, segala apa yang diajar, supaya korang sendiri boleh trade. Kalau tak tengok signal pun korang sendiri boleh trade, korang confident, korang yakin, okay, tengok chart je korang nampak setup, okay, ini boleh buy, okay, ini boleh sell. Tapi semua tu bukan kita agak-agak, okay? Tak ada agak-agak, tak ada nak main, okay, buy lah, sell lah, tak boleh macam tu. So mesti ada analysis, mesti ada reason. Every entry kita, so memang kena ada reason. Nak sell, kenapa nak sell? Nak buy, kenapa nak buy? Alright. Okay, so siapa dah ready? Nak tengok. Ramai tak yang dah ready malam ni punya kelas? Ready. Alright, alhamdulillah. Okay, so first malam ni punya kelas, okay, macam saya kata, before ni kita dah belajar. Kita dah belajar apa? Kita listkan Kita dah belajar SNR. Oh, awal-awal awal-awal kita belajar candlestick. Apa tu candlestick kan? Dan kita belajar market trend. Market trend ni maksudnya uptrend, downtrend, sideways. Lepas tu kita belajar SNR. Kita ada belajar trend line. Kita ada belajar, saya listkan je, reversal pattern. Ni tahu kan? Apa HNS semua tu. Dan lain-lain lah. Then nombor 6 kita ada belajar engulfing dan engulfing. Lepas tu kita ada belajar multiple time frame. Then 9 kita ada belajar tentang money management. Okay, money management ni RR yang risk and reward ratio tu, ingat So nombor 8 je, sorry. So apa lagi kita belajar? Kita ada belajar teknik rahsia. Okay, so banyak dah, macam-macam dah. Selama 6 minggu ni korang dah belajar banyak dah. So malam ni kita akan simplifykan dekat chat. So sama-sama first kali, tujuan kelas malam ni adalah supaya korang faham lah, bila korang buka chart je korang tahu korang nak trade apa. So kita akan tengok beberapa pair termasuk gold. So at least korang tahulah buka chart, okay, korang tahu nak cari setup scalping ke, intraday ke. Okay, so first kali malam ni kita akan nak tengok direction. Okay, kita nak belajar tengok direction, maksudnya dari bila korang buka chart, apa dulu yang korang perlu buka. Okay. And then kedua, kita nak mapping. Kita back test, kita
kita backtest sama-sama. Okay, kita backtest sama-sama. So benda ni pun penting. Okay, penting lah kita nak backtest sama-sama. Alright. Then nombor 3, kita nak entry kat mana, kita nak exit kat mana. Ni pun dah ajar kat ni. Entry and exit. Alright. So malam ni kita santai-santai je, tapi make sure santai pun kita faham lah apa yang kita belajar. Alright. So first kali kita nak tengok. Alright. Okay. So kita sebelum masuk goal, kita tengok pair lain dulu lah. Alright. Goal nanti last kali pun tak apa. Okay. So first kita buka GJ. Okay, tengok GJ. Okay, so first kali. Ni first, benda paling first dan benda paling basic. Apa yang korang kena buat bila korang buka chat. So siapa yang tengah tengok kelas malam ni dekat laptop ke, dekat iPad ke ataupun phone, kalau korang ada gadget lagi satu, korang boleh buka. Kita mapping sama-sama, kita tengok sama-sama. Alright. Okay. So first kali bila korang buka chat. Contohnya sekarang ni saya tengah buka pair JBP JPY. So bila kita buka chat, okay. So first kali time frame lah. Korang jangan buka chat, korang terus buka M1. Kena entry je kan, tak boleh macam tu. So first kali kita buka lah. Nak buka weekly ni, kalau hari minggu yang first, maksudnya hari Isnin pembuka week kan, boleh lah nak tengok weekly, nak tengok current price kat mana kan, ataupun nak tengok price before ni bermain dekat mana. So first kali contoh korang tengok weekly sekarang. Okay, tandalah SNR yang kita belajar. Tanda support, tanda dia punya resistance. Okay, so ni lah tak yang kita belajar. Ini weekly, ini kalau kita tengok weekly Ini kalau kita tengok weekly. Sekejap. Ni pun ada support. Alright. So kalau kita tengok weekly, okay, resistance, support, resistance, dia buat support dekat sini. Okay, dia buat support dekat sini and then resistance. So sekarang ni kita nak tahu directionnya, sama ada dia nak reject support naik ke atas ke, ataupun dia nak break support ni kemudian dia cari support yang paling bawah. Okay, so ini JJ ini JJ. So first kali bukalah weekly dulu, nak tahu direction besarnya ke mana. Okay, and then bila korang dah mark area support ni, maksudnya dekat sini kita dah mark. Okay, ni support apa? Support weekly kan. Kita mark lah ni support weekly. Dan kita buka daily. So daily yang penting. Hari-hari buka je daily. Okay? Hari-hari buka je daily sebab kita nak tahu apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Okay? So daily ni, okay. So kita, kalau korang nak faham, nak lagi jelas, tengok dekat line chart je. Okay? Buka dekat line chart sebab candlestick ni takut pening. Biasa kita dah belajar tentang V dan A, betul tak? Breakout V, breakout A. So line chart ni memang senang sangat, betul tak? Sebab dah ada V, dah ada A. Okay, so kita tengok dekat sini, current price dekat mana? Saya delete dulu Okay. Current price dekat sini kan? Okay, current price dekat sini. Okay, current price dekat sini. So kita macam biasa, kita tandakan SNR. Tandakan SNR yang terdekat. Okay, yang terdekat. So sini ada support yang dah di break. Dan sini pun ada support. New support lah yang dia buat. Ni saya delete dulu. Sebab ni weekly punya. Alright. So sekarang ni, kita tengok daily. Okay. So daily, sekarang ni dia berada di, ni resistance lah. Nampak tak? Resistance. Okay, kita mark je. Sekarang ni dia ada di resistance. Ni, resistance ni. Okay, kalau kita tengok candlestick, nampak. Saya nak tanya korang. Sekarang ni price dia dah break ke belum resistance ni?
Dia break tak resistance ni? Belum. Okey, apa yang saya nampak sekarang ni, price sebenarnya belum break lagi. Okey, belum break lagi. So macam mana kita nak tahu price dah break ke belum? Okey, so sebab dekat sini dia hanya tinggalkan shadow saja. Dia tak melepasi lagi kat sini. Okey, tak melepasi dia punya body candle lagi. Macam ni pun dia tak break lagi ni. Dia still bermain dekat sini. Tapi potential ni nampak macam nak break lah. Sebab apa? Dia dah bagi satu batang candle bullish ni, engulf. Bullish engulfing kat sini. So momentumnya, kalau kita tengok dari segi momentumnya, potential untuk dia break sampai ke next breakout. Next breakout dekat sini. Okay, faham So far dia belum break lagi. Okay, sebab dia hanya tinggalkan shadow saja. Okay, ni daily Ini daily. And then so target kita so kalau tengok daily sebenarnya kita dah boleh tahu dah target kita. Okay, so target kita ada dua lah. First, if dia break, target kita mesti nearest V. Maksudnya TP kita, kalau dia break mestilah kita nak buy, betul tak? Mestilah kita nak buy. So TP kita nearest V. Breakout. Okay. Ingat macam mana kita cari V? Okay. Ni adalah V. V yang terdekat. So kalau price break, okay, dia akan pull back. So ingat, break bukan terus entry. Okay, mesti ada breakout, pullback dan entry. Lepas break mesti pullback. Price kena datang balik dulu tempat dia breakout. Itu confirmation dia. So kalau nak buy, make sure dia betul-betul break. Make sure dia betul-betul break resistance ni. Okay, maksudnya price ni tembus. Sebab sini clean, tak ada apa. Okay, so bila price tembus, kita tunggu dekat area sini balik. Ni area apa? Ni area RBS. If dia break, okay. And then kita cari entry ke sini. Ini target kita. So sini saya dah berapa pip ni? 100 lebih rasanya. So ini untuk setup intraday lah. Okay. 100 pip. Ini untuk setup intraday. Alright. So dah settle daily, ini target kita. Okay. Target first kita adalah if dia break ke atas. Tapi kalau dia tak break, okay, sini sebenarnya ada satu lagi breakout ni kalau korang tengok. Dekat daily tak nampak. Daily tak nampak, tapi dia ada di lower time frame. Sebab sini dia dah terjadi, dia ada engulfing. Dia jadi macam ni. Okay. So sini pun ada satu lagi zone yang mana potential untuk price turun sampai bawah ni. Kita buat warna lain lah. And then price akan naik. So apa yang saya nampak, apa yang saya boleh concludekan dekat GJ daily ni adalah still kita boleh cari buy as long dia tak break zone ni. So kalau contohnya dia dah break di lower time frame, kita boleh sell dulu lah sementara nak sampai support sini. Ni analisis je. So kalau korang tengok macam mana saya buat analisis, macam ni lah. So untuk korang faham. Okay. So dah settle daily. Okay, settle daily, kita buka lah H4. Okay, H4. H4 nampak macam dah break kan? Tapi daily belum break lagi. Nak selamat, kita tunggu candle ni, candle H4 ni, dia close mana? Dia close luar ke dia close kat dalam? Okay. Alright, so buka juga line chart. Buka line chart ni, nampak je H4 dia macam dah breakout. Tapi korang kena hati-hatilah. Risau nanti dia hanya fake out saja. Dia macam break. Okay, nampak macam break. Tapi sebenarnya dia tak break pun. Nanti dia tiba-tiba dia close dekat dalam. Dalam ni lah. Ni zone kita kan. So macam saya kata tadi, ingat tak line kita?
daily tadi. Okay, kita mark kat sini. Mark dekat sini kan. So sekarang ni kita nak tengok potential price datang di H4 pula. Kita buka H4. Mark. Okay, ni line daily tadi. Kita buka line chart di H4. So kita adjust lah di bawah ni. Alright. Buka H1. Betul. Okay. So di area sini kita boleh tunggu untuk buy. So kalau korang tengok kan, saya mapping ni one by one tau. Daily, H4, H1. So sekarang ni kita dekat H4. Okay. Sekarang ni kita dekat H4. So satu lagi confirmation untuk kita contohnya korang nak sell kan tadi. Katakan korang nak sell. Tapi korang risau price break. Korang boleh guna trend line kat sini. Sebagai penanda lah. As long price tak break di luar trend line ni, still valid lah untuk kita sell dulu. Right. So macam ni, still nampak boleh sell lagi. Tapi saya target sampai sini lah kalau nak sell. Okay. And then di zone ni kita boleh cari buy. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tengok daily, dia dah ada engulfing. Kita dah belajar kan before ni? Kita dah belajar engulfing. So engulfing ni konsepnya macam mana? Engulfing ni konsepnya adalah dia muntahkan, okay? Dia menelan, okay, first dia menelan and then dia memuntahkan. So konsep engulfing ni, okay, untuk yang baru nanti tengok boleh video. Dia ni zone, price naik, price turun balik and then price akan keluar untuk bullish engulf. Okay, dia macam ni lah. Ni ada engulf, ada bullish engulf. So biasanya price akan keluar dulu. Dan baru dia masuk, baru dia keluar. Okay, so kita dah faham konsep engulf. Itu yang target kita dekat bawah. Okay, kita buka H4. So dekat sini pun ada satu engulf. Ni engulf apa? Ni engulfing fail. Okay. Walaupun dia tak menelan semua, saya still ambil sebagai engulf sebab body dia dah telan. Okay. Maksudnya apa? Tengok dekat sini. Walaupun ada shadow sikit, tapi body ni dia menelan candle sebelah. And then shadownya pun dah ditelan dengan whole body. So di sini adalah zone apa? Should be ni zone engulf kita. Should be price datang, price turun. Tapi price dah break dengan momentum candle. So ini adalah zone untuk kita marking untuk buy. Okay, kita nak counter balik. So inilah engulf fail. Kita boleh target dekat sini untuk kita buy bila price datang balik. Okay. So ni H4. Okay. Nak precise lagi, buka H1. Okay, H1 cantik lah. So sini H1 pula, kita dah belajar apa? Kita dah belajar reversal pattern. So dekat H1 ni ada bentuk apa? Cuba komen sikit. Alright, apa A? HNS kan. Double bottom. So double bottom ni adalah reversal. Reversal pattern ni dia akan bentuk macam ni. Daripada downtrend dia akan muncul reversal pattern untuk price menjadi uptrend. Okay. So siapa yang masih blur lagi bentuk apa ni, korang kena tengok previous class. Kita dah belajar dah before ni. Okay. So macam mana nak guna reversal pattern ni? Alright. So reversal pattern ni, cara nak guna dia adalah make sure price, okay, dia dah break. Dia dah break. So ini dah break betul. And then kita tunggu price datang, then price pergi. So sini boleh entry lah. Okay, so kalau dekat sini, kita tengok. Okay, kalau kat sini sebenarnya, okay,
Ni boleh jadi zone kita juga. Tapi sebabkan sini tak ada apa-apa, okay, dan sini ada A, kita ambil zone ni. Faham tak? And then last zone kita. Last zone, contohnya kita dah buy. Kita dah buy tapi tiba-tiba setup fail. Price turun lagi. Okay? Biasalah kan. Price kan biasa dia bagi shadow kita. Dia turun lagi. So ini last zone. Last zone untuk kita counter balik. Okay. Alright. So sekarang ni confirmation untuk buy banyak. Okay, kita ada reversal pattern. Dan kita ada engulf. Bullish engulf dekat daily. Betul tak? Dan satu lagi, confirmation satu lagi yang paling confirm lah, memang confirm bila price dah break ini, break trend ni. So sini kita boleh re-entry balik dekat sini. Biasa dia akan pull back dan kita akan entry. Head and shoulder. Dah berkali ulang dah before ni. Okay, so ini setup intraday. Intraday ni biasanya kita cari H4 daily. So boleh makan 100 pip. Okay, lebih 100 pip lah sebenarnya. Tapi GJ ni biasa kalau kita dapat 50 pip pun dah okay. Alright, so ini zone yang besar. Kita tak precise lagi sampai M1. So just nak nampak, nak korang tengok cara saya mapping macam mana. Alright, kalau kita nak filter sampai lower time frame, tak jadi lagi, price tak jadi lagi. So once price dah sampai, contohnya kat sini kan, katakan price break sini dia turun kat sini. So once price dah masuk sini, korang buka lah filter lower time frame apa yang ada kat sini. Okay, so boleh faham tak? Kat sini pun ada satu engulf, ada bullish engulf. Sebenarnya dekat sini dia dah buat satu lagi sideways. So dia tak tahu dia nak pecah ke bawah ke ataupun dia nak pecah ke atas. Inilah confirmation kita. Biasa macam ni kita tak entry lagi. Okay, biasa macam ni kita tak entry lagi, kita tunggu dulu. Nak tengok price ni dia nak pecah atas ke pecah bawah. Kalau pecah bawah confirm dia akan turun kat bawah ni. So kita tunggulah bawah. Kalau pecah atas pula possible untuk dia break trend line. So kita punya backup kita adalah untuk entry di dekat sini. Betul tak? Bila dia break, dia akan pull back, so kita akan entry kat sini. Senang je. Faham tak? Korang nampak tak macam mana cara kita mapping? Faham So at least kita faham lah. Kita faham macam mana kita nak entry. So at least kalau apa price price follow kan. So kita tahulah. Oh, jangan delete Korang jangan, contoh korang dah buat, ni satu lagi saya punya nasihat. Bila korang dah marking saya suggest dekat PC kot. PC ke iPad ke, jangan marking kat phone nanti semak. Macam saya tak suka. Nanti for dekat phone tu biar clean je untuk korang entry dengan entry je dekat phone. Biasa kalau apa laptop ke apa ke kita biarkan macam ni. So at least nanti bila price hujung minggu nanti korang tengoklah. Okay, price follow tak aku punya analysis? Kalau tak follow, kenapa? And then kalau fail, kenapa? Okay, so dari situ kita boleh belajar mana kesilapan kita. Nampak macam senang tapi bila buat sendiri tak yakin pula. Kena buat. Okay, kena buat. Kena buat sebab sebenarnya kadang korang punya analysis betul je. Okay, tapi sebabkan korang tak save apa yang korang buat, dan korang pun tak tahu. So bila korang dah buat, korang dah save, benda ni sentiasa berulang. Okay, nanti lama-lama korang akan yakin. Okay, so settle GBP, JPY. Okay, so kita tengok pula pair lain. GU pun lebih kurang je. GU dan GBP kan. Okay. So saya tak nak ambil GU lah. Kita ambil AU. Okay.
Alright. So, macam AUD USD. Okay, sekejap Macam AUD USD, first kali sama juga. Okay. Nak download MT4 dekat PC macam mana? Korang kena download based on dia punya broker, tak silap saya. Okay. So kita tengok dulu AUD USD. So first kali nak buka weekly pun boleh, tak nak buka nak jump ke daily pun boleh, tapi untuk kita tengok gambaran yang besar, buka je lah weekly. Okay. Buka weekly and then kita buka line chart. Okay. So korang tak payah nak mark ni ujung-ujung ni, atas-atas ni tak payah. Korang mark yang berhampiran je macam ni. Okay. Contohnya ni. So sebab apa kita ambil ni ada resistance, previous resistance. Sekejap saya marking. Contohnya current price dekat sini. Kalau current price dekat sini, korang tak payahlah ambil yang sampai jauh sangat sebab ni weekly. Tak logik lah. Dalam satu minggu dia boleh. Kalau gold lain, okay? Kalau gold lain macam pair ni dia slow sikit. So ini dalam 500 pip. Dah okey dah. Okay, mungkin tak sampai pun sebenarnya. Okay, so mark lah. Highest resistance. Kita mark support yang bawah. Dan kita mark juga yang resistance yang baru. Ni. Dia dah break kat sini. Dia ada breakout. Ni breakout support. Then dia buat apa dekat sini? RBS. SBR. Support become resistant. And then dia ambil support kita. Kemudian dia pecah balik. Dia jadi pecah A balik. So sekarang ni kalau kita tengok weekly. Gambaran saya sekarang ni. Dia dah break. Dia dah break. Kita tengok. Dia dah break. Kalau macam ni memang break lah. Okay. Kalau macam ni memang dah break. Satu body candle dah break. Then kita nak confirmkan betul ke dah break. Dekat ni weekly pun kita boleh tarik trend line. Okay. Trend line tak payah banyak point pun tak apa. 1, 2, 2 point dah cukup. Okay. So memang dah break. Okay. Memang dah break lah. Okay. So bila kita buka daily, okay, kita buka daily pula, buka line chart. Okay. So memandangkan dekat sini area trend line. Memandangkan dekat sini area trend line. Sekejap. Saya macam miss something tadi. Okay. Dekat sini. Okay. So kena faham kita lama. Sekejap saya minum air sekejap. Alright. So, apa yang korang nampak kat sini? Apa yang korang nampak? Kat sini ada satu ada resistance. Betul tak? Kalau besar ni dia macam ni. Ni korang nampak apa? Nampak bentuk apa? Kita minum dulu. Okay, sebab saya bercakap haus. Bentuk A, kan? Bentuk A. So kalau bentuk A secara logik ni dia akan macam mana? Bentuk A secara logik ni dia akan macam ni lah. Betul tak? Dia akan ambil balik zone yang dia break. Betul? Tambah-tambah sini pula ada trend line kan? Betul tak? So, tapi kita tak boleh tanda dekat weekly. So korang jangan buat hal, okay? Jangan buat hal tanda dekat weekly. Kita filter lah kat daily. Then daily ni kita tengok. So first kali kita kena berjaga-jaga dekat area sini. Look to the left. Okay, always look to the left. Ni ada resistance. Betul? Resistance ni dia dah break. Tandakan. Resistance yang dah break kita tandakan. Saya buat warna. Kalau korang tengok ni, korang kena follow satu persatu saya buat. So nanti insyaAllah korang akan faham. Okay. And then dekat sini, ada apa ni? Ni ada apa? Ni adalah resistance.
Ini ada resistance. So korang berjaga-jaga. Sebabkan sini ni antara wash area kita lah. Area untuk kita perhatikan. Sebab sini ada 1, 2, mungkin ini yang ketiga yang dia akan touch. So kena hati-hati kat sini. So korang jangan terus buy. Sebab sini ada resistance. Biasanya bila ada resistance, price akan reject dulu. Okay, reject resistance dulu. Korang tengoklah sama ada kalau dia dah break. Contohnya kat sini. Price memang dah terkeluar dari trend line ni. And then baru dia ambil resistance, dia turun. Kalau macam ni, dah memang confirm break lah. And then resistance ni turun sebab dia memang akan respect resistance. Betul tak? Dan korang ada satu lagi area untuk korang buy. Ini case bila dia break, dia reject resistance di luar trend line. Maksudnya dia ambil tak resistance ni, ambil, tapi dia dah break trend line ni dulu. Okay, kena faham Itu satu benda. Satu lagi adalah ini resistance. Okay, price tak break pun trend line ni, dia collect price dekat resistance, dia terus turun. Ini korang kena hati-hati. Sebab takut nanti dia follow main trend. Takut nanti jadi macam ni. Korang nak target buy kat sini, tapi dia ikut sini. 1, 2, biasanya 3 touch point kita boleh entry. Ni pun possible juga. Okay, so macam mana korang nak elakkan benda ni berlaku? Contohnya, korang kena tengoklah dekat resistance ni dia break ke tak. If tak break, maksudnya dia masuk balik, korang kena jaga-jaga dekat area support, nearest support. So kita tengok. So ini adalah nearest support kita lah. Betul tak? Breakout A kita jadikan sebagai support. So as long price tak break A ni, kita boleh buy. Kalau price break, sini ada lagi support juga. Tapi kalau korang tengok major trendnya, if dia dah break dekat sini, and then sini pun dia break, korang hati-hatilah. Korang tunggu je kat bawah ni. Okay, tapi sini ada satu lagi. Sini wash area yang korang boleh masuk. Sebab apa? Dia support. Okay, dia support. Boleh jadi macam ni. Tapi kalau price tak break area support ni, bolehlah buy. Okay. Trading bukan kita stick satu plan je. Maksudnya, selagi dia tak ikut kita punya plan, kita hold. Tak boleh macam tu. Okay. Bukan macam tu trading. Trading ni kita fleksibel. Kita kena ikut apa yang market bagi, apa yang price bagi kat kita. Okay. So, saya tak habis lagi. So far faham tak? Okay. So ni baru daily. Ni baru cerita dekat daily. Dah nampak dia punya storyline. And then kita buka lah H4. Okay, H4 pula. Right. Then tukar kanan. Okay. So dekat sini H4. Nampak. Sekarang ni dia tak break lagi kan. Kita punya trend line kan. Tapi dekat area resistance ni, tengok resistance. Resistance macam dah nak break. Kita tunggu je apa yang price nak buat. Okay, biasanya kalau price dah break, okay, dia dah break trend line ni, kita boleh cari buy terus lah. Tapi kena tunggu pullback dulu. Okay, so storyline-nya macam ni lah. Ni kat daily. Sebab kan dia pun dah break. Kalau kita tengok trend line tadi, sekejap. Dekat weekly. Dekat weekly dah break kan? Dekat weekly dah break. So possible dia buy lah. Saya nampak buy AU ni. Okay. AU ni kalau contohnya, kalau time frame besar, contoh ini setup kita panggil setup higher time frame. Sebab
dia price dah break di higher time frame. So bila setup higher time frame, bila kita dah entry, maksudnya kita entry mesti dah di lower time frame, betul tak? Tapi setupnya higher time frame. So nak cari TP ni kat mana? So kita akan target the next resistance lah. Sebab kita buy dekat support. Betul tak? Kita buy dekat support. So TP ni adalah next resistance. Okay, faham Boleh faham tak? Faham. Alright. Okay. So okay. Alright. Okay, so ni kita AU. Ni AUD lah. Ni kita nak tunjuk direction. Okay, direction. Okay, so dah settle AUD USD. Kita tengok pula. So, okay, sebelum tu nak tunjuk lah yang mana dekat sini pun dia bentuk ada reversal pattern di weekly. Sama juga macam tadi, dia ada double bottom. Okay, dia boleh sekejap. Sini. Okay. So, ni dia boleh naik balik lah. Okay, ni strong setup lah. Strong buy. Kalau kita tengok setup ni adalah strong buy. Okay, contohnya korang dah entry kat sini kan. Dia dah lepas ni, korang boleh swing lah sampai atas ni first. Okay, dia break lagi cari next breakout. Okay, ni second. Okay, last sekali adalah resistance dia. Alright, itu cara kita nak cari TP. Okay. Alright. So, pattern rahsia memang di lower time frame, betul. Pattern rahsia di lower time frame. Okay, sekejap kita tengok gold. Apa jadi kat gold? Ayo, you know. Okay, pattern rahsia petang tadi kot, tak silap saya. Petang tadi ada dekat gold, dekat sini. Dekat sini ni. Tengok sekejap Alang-alang ada yang soalan apa tentang pattern rahsia kan. Dekat sini. Ni petang tadi dia turun dekat 90 pips. Dari sini 90 pips. Okay. So sini dia ada dekat M1. Pattern dekat sini. Contoh kan, first kali sebelum kita nak tengok pattern rahsia Tok Mat ni, first kali adalah dia mesti kita kena cari SNR di daily H4 ataupun H1. Ataupun apa kita katakan ni tak ada H4. Sinilah. Sini ada SNR. Sekejap. Sini adalah SNR. Apa ni? Cuba komen sikit. Ni apa? Apa ni? Support become resistant. Betul tak? SBR di mana? Di H1. Okay. Dan sini pun dia dah buat apa ni? Dia dah buat apa? Dia dah buat double top. Betul tak? So goal targetnya ke mana? So dekat sini petang tadi pun ni personal entry lah. Okay, saya dapat entry sell kat sini. So first kali saya nak tunjuk tadi rahsia teknik rahsia Tok Mat. First kali kita tengok SNR. SNR ni SOP yang pertama. First kali cari SNR. So ni SNR lah. Okay, dalam SNR ni dia adalah SBR. Dia adalah RBS. Okay. Semua ni anak kepada SNR. Okay. So sekejap ada chat. Alright. So bila kita kata kita cari SNR, okay. Number 2. Price masuk SNR. Dan bila price dah masuk,
Nombor 3 SOP kita adalah buka time frame M1 atau M5 untuk cari pattern rahsia. Dan nombor 4 baru kita buy atau sell lah. Kalau kes ni kita nak sell dekat SNR. Okay. So kita tengok balik dekat sini candlestick. So ni zone SNR saya dah marking zone SNR dekat sini. So contohnya kat sini korang nak marking SNR macam mana korang tak tahu. So ini kan ada support. Ni kan ada support. Dia dah breakout betul. Korang ambil line, satu line horizontal ni, korang letak betul-betul support ni. So ni petanda lah. Kalau petanda pula, ini menandakan. Ini menandakan kalau price tak break lagi support ni, ataupun kita kata SBR ni, selagi itulah kita boleh cari sell. Okay. Tapi kalau dia dah break, kita pun boleh cari sell. Dekat mana? Dekat sini lagi. Tapi sementara tu dia akan buy lah. Kan? Dia akan buy dulu sampai sini. Okay. So sekarang ni korang akan banyak tengok chat dan banyak akan dengar saya cakap lah. Alright. So kita tengok setup petang tadi. Okay. Setup petang tadi dekat sini. Dekat sini yang saya masuk sampai 90 pips tu. Dapat 90 pips. So dekat sini ada satu. Okay, mana tadi? Okay. Sini. Sini. Okay, dah nampak. Okay. Okay. So dekat sini kan, zone ni zone SNR lah yang kuning ni. Betul tak? Zone SNR. So first kali macam mana bentuk teknik rahsia ni? Teknik rahsia ni bentuk dia macam ni. Okay. So first kali adalah price daripada bawah dia bentuk satu support. Kemudian dekat sini sebenarnya dia buat satu support lagi. Okay, kalau tak dia macam ni. Support, support. Lama. Kenapa tak lawa lukis? Okay. Then dia akan break satu support, break support yang kedua, dia naik, turun, kita sell. Okay. So ini pula korang tengok saya lukis balik. Sama ke tak? Okay. Korang tengok korang lukis sama-sama tau. Okay, janganlah tengok saya je lukis. Korang lukislah sama-sama. Okay, sini ada satu support, dua support, dia dah break. Okay. So bagi yang first time tengok ni, secara logiknya support. Kalau price nak naik, kenapa dia break support yang pertama? Ataupun kenapa dia break support yang kedua? Kalau dia nak naik, dia terus naiklah kat support ni. Kalau nak naik, terus naiklah. Tak payahlah break. Tapi price break. Dia break satu, dua support. Okay? And then, price datang balik, kita mark dekat area resistance. Untuk apa? Untuk sell. Sebab apa sell? Sebab dia dah break support. Ingat, before ni pernah belajar, bila dia break support, kita akan tunggu dia buat new support. Okay, price akan buat new support. So dekat sini dia akan dia pun akan break next support ni. So dekat sini kita akan tengok sekali lagi. Dekat sini ada satu support. Okay, dekat sini pun dia buat dua support. Kemudian price break. Price break satu support, price break dua support. And then price datang balik dekat mana ni? Dekat mana? Dekat resistance. So entry lah. Ni confirmation. Confirmation kita daripada awal tadi, daripada H1 tadi. H1 ada apa? H1 ada SBR kan? Support become resistant. So ini confirmation. Yang pertama kita SNR. Yang kedua tunggu price masuk dalam SNR.
Buat pattern rahsia, kemudian entry lah. Nampak tak? Kan dah Jun 6 tu. Dapatlah 90 pips. Ini dekat time frame M1. Tengok Kau tengok betul-betul. Try mapping pula Tok Mat. Saya bukan Tok Mat. Saya Hafiz. Okay. Saya Hafiz. Alright. Okay. So dapatlah kat sini. Tengok. Entry kat sini 90 pips. 100. Okay. So macam tu lah cara guna. First kali tunggulah price. Tunggu price masuk. Sebab kat sini korang dah nampak kan. Okay. Dia nampak dia buat support. Dekat start sini lah dia buat support. Then dia turun dia buat support. Kemudian dia break. Nak nampak lagi tengok line chart. Kat sini nampak. Dia buat support, dia break. So korang dah tahu dah. Ni nak turun ni. Memandangkan price pun di mana? Di SBR kan? RBS. SBR. Support become resistant. So mestilah kita nak sell. Betul tak? So kalau ini case ni pula, nampak tak dia keep reject. Dia tak berjaya lagi nak break zone ni. Dia bagi shadow je. So kalau contoh price dan sekarang ni, kita tengoklah. Semak dekat support. So ini ada support juga. Ingat, ni pun ada support. Dia break tak? Kalau dia break, tunggulah di next support. Okay. Kalau dia break lagi, ini ada satu lagi support. So kita tengok dia kat mana. Dia nak pergi mana. Okay, price ni. Tapi dia boleh turun sampai bawah ni lah. Sebab di sini ada area. Ada sideway. And then dia breakout. So possible untuk dia naik. Ingat tak? Semuanya kita dah belajar. Cuma nak apply je dekat chart macam mana. Okay. Nampak tak? Dekat sini kita boleh buy. Okay. Dekat sini kita boleh buy. Sebab apa kita boleh buy? Sebab first sekali dia ni apa? Sebelum terjadinya ni dia sideway and then dia breakout sideway, dia pull back. Nampak tak? Dia pull back dekat RBS resistance become support. Sini dia naik. So dia naik ni kenapa dia terhenti dekat sini? Mesti ada sebab. Kenapa dia terhenti kat situ? Sebab sini ada satu breakout. Tengok H4 tak nampak. M15 kot. Dekat sini lah. Dia ada kat sini. Nampak tak ni? Sini. Dia ada breakout. Okay. Right. So breakout. Sebab tu dia terhenti kat sini. Okay. And then next targetnya mungkin kat sini. Baru dia akan naik. So ini saya punya mapping sahaja. Okay. Bukan signal. Ini hanya mapping saja. Gambaran apa yang kita nampak. Okay. Faham tak? So far macam mana? Clear tak? So kita tengok pula dia punya bigger time frame dia. Tadi kita tak tengok lagi goal kan. Okay. Bigger time frame ya. Kita tengok weekly lah. Alright. Okay, kita tengok weekly. Goal kat weekly ni. Right. Kita tengok. First kali apa yang kita kena buat? Kita tandakan resistance. Kita tandakan support. Okay. Dan kita tandakan resistance. Yang berhampiran. Macam ni latest lah. Tandakan resistance. Okay. So, first tandakan macam ni dulu. Di weekly. Alright. Then
kat sini boleh tekan naik. So ni dah seminggu, 2 minggu, dah 3 minggu dah gua dah break. Okay, gua dah break kat sini. Biasalah masa 2 minggu lepas pun saya dah explain masa gua break ni. Okay, then kita buka, kita dah tahu dah. Okay, kita dah tahu dah goal ni dia dah break higher time frame. Okay, then kita buka je lah daily. Okay, daily ni kita kena tengok. Okay, first sebelum kita buka daily kan, kita kena tengok lah resistance next ni. Previous apa, dia punya previous resistance ni apa, kat mana. So ini previous resistance yang saya tanda ni. Ini current price. Ni dia buat satu resistance, then dia support, dia terus break resistance ni. Okay, next resistance ni mana? Dekat sini. Nampak tak? Sini tak ada apa. So di sini next resistance, kita pun tanda saja. Okay, tanda next resistance. Then kita buka candlestick. Nampak? Kita dah tengok. Price dah sentuh dah resistance ni, tapi dia turun balik. Okay, kenapa dia turun balik? Kita tengok. Ni cerita dia macam ni. Sini ada breakout. Breakout apa? Breakout A, betul tak? Bila dia dah breakout A, dia akan pergi kat mana dulu? Pergi kat resistance. So dia dah pergi belum? Dia dah pergi dah. Dia dah ambil dah price kat sini. And then dia kena turun balik lah. Tempat dia dah breakout. Sini tempat dia breakout. Betul tak? Untuk jadi macam mana? Untuk jadi macam ni. Ini target ni lah. Okey, boleh sampai kat sini. Resistance sini. Okey, nampak? Ni secara gambaran besarnya macam ni. Okey, sebab kalau kita tengok di candlestick, dia dah collect dah price. Okey, dia dah ambil dah resistance ni. Itu yang dia reject kau-kau. Sebab apa dia reject kau-kau? Dan ini resistance monthly ni. Tak silap saya. Tengok. Monthly ada breakout kot. Weekly ada breakout. Dia ambil shadow monthly ni, shadow ni. Shadow ni. Okey. Sini ada breakout ni. Tapi tak nampak di higher time frame. Kita precise dekat lower time frame kita nampak. Kejap tengok macam mana nak tengok. Okey. Okey, nampak tak? So sini ada breakout. Di sini adanya breakout. Dia breakout, dia pull back. Betul tak? Sini ada satu breakout. So price ni dekat sini bila last week last week ni, minggu lepas, dia dah ambil sini sebab tu dia reject kau-kau. Sebab tu dia turun gila-gila. Sebab dia dah touch dah. Okay, breakout dekat monthly ni. Okay, so sekarang ni dia nak pull back tempat yang dia dah break dekat sini. Okay, so far sekarang still in apa time frame besarnya, kita still target buy lah. Okay, tapi apa pun kena ada confirmation untuk kita entry buy. Sebab ni higher time frame. So higher time frame kita tak boleh main masuk je. Okay, so alright. So kita buka pula daily. Dah mark semua dah tadi. Buka pula daily. So kita tengok area sini lah area yang berdekatan. Faham tak? Area yang berdekatan dengan price ni. So kita tengoklah apa yang jadi kat sini. Dia serabut je kan. Kat sini kan. So kita tengok. So sini rupanya. So saya delete balik lah kat sini. Right. Sini kita boleh buat time baru lah dekat daily. Kita mark satu resistance. Kita mark satu support. Okay, kat sini. Alright. So dekat sini pula kita tanda balik. Ini resistance yang dia dah break. Ini support. Okay. So kita dah tahu goal ni nak naik atas sebab dia dah break higher time frame dah. So sekarang ni kalau boleh kita cari re-entry buy saja. Tapi ingatlah tadi yang kita sell tadi di lower time frame, betul tak? So higher time frame still buy.
So tak semestinya higher time frame kita dapat buy, kita tak boleh sell langsung. Okay, kita boleh je nak masuk scalping, intraday sekejap. Suara tak dengar? Dengar tak suara? Jelas tak? Penat saya nanti membebel korang tak dengar. Jelas. Alright. So kita tengok dekat sini. Apa yang ada dekat sini? Dekat daily ni. Okay. So kalau buka line chart mungkinlah tak nampak sangat. So kita tengok dari segi candlestick. So saya sebenarnya suka tengok candlestick. Kalau kita tengok macam ni, satu candle panjang macam ni, bullish. Okay. Dia dah menelan shadow atas dan dia dah menelan body. So ini kita boleh ambil sebagai zone engulfing. Ini dikatakan sebagai engulfing candle, bullish engulfing. Okay. So kita nak tengok dia dah reject ke belum ataupun dia dah respect ke belum engulf ni. So kita bukalah H4. Sekejap kita tanda dulu. Nanti hilang. Tanda dulu sini dengan warna lain. Warna. Okay. Alright. So dekat sini dekat sini kalau kita tengok tanda lah lagi. Sekejap. Dekat sini ada apa? Ada resistance. Betul tak? Semuanya berbalik pada apa yang kita pernah belajar before ni. Okay. Sebab saya tengah ajar korang ni storyline. Okay. Tengah ajar korang cara kita nak fahamkan chart. Okay. First, dekat sini dia dah buat resistance. Betul tak? And then sini ada support. And then dia dah breakout. Di sini breakout lah. Sebab tu dekat sini dia akan reject dulu. Betul tak? Kenapa dia reject? Sebab sini dah ada breakout. BO. Okay, saya ajar pada mula. Saya ajar pada mula. Okay. Sekejap, saya ulang. Sebab ada yang tak clear. Okay, korang tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Nanti ada soalan, tanya dekat Q&A. Okay. Alright. So, sini ada support. Then dia buat resistance. Resistance, support. Okay. Kemudian price turun. Price kita punya support. Betul tak? So, sini adanya breakout. BO. Sebab tu, bila price buat new support kat sini, ingat ayat saya ni sama je. Bila price breakout support, price akan buat new support. So, ni new support. Bila price dah buat new support, price akan kembali tempat dia breakout. So, price kembali tempat dia breakout. Okay, and then dekat sini price turun. Dia respect lah, mesti dia kena respect dulu tempat dia breakout. Betul tak? Okay. So, bila dia dah respect, sini pun dia buat breakout. Betul tak? Dia buat lagi breakout. And then sekali lagi price naik. Price kena respect. Kena respect. Wajib respect. Okay. So, kalau korang tarik trend line dekat sini, korang dah dapat dekat sini untuk buy. Okay. Sebab dia dah, macam mana korang nak tahu untuk buy? Senang je. Bila dia dah collect price dekat sini, so dia dah tak ada apa dah nak collect. So bila dia sampai sini, sentuh je trend line, korang boleh buy dulu. Okay, faham And then sini pun korang boleh tarik satu trend line. Ada jadi triangle dekat situ. So sini price break. Okay, price dah break. So bila price break, apa watch out kita? Ataupun apa tempat pemerhatian kita? Dekat sini lah. Dekat sini. Kita nak tengok sama ada price dekat sini dia nak reject ataupun dia nak break. Suara sangkut-sangkut. Korang dari tadi dengar sangkut ke tak suara saya? Okey je kan? Okey. Okey. Korang tengok Korang tengok betul-betul. So sekarang ni dekat area pemadam kita, saya letak nombor 1. Nombor 1 ni kita nak tahu sama ada price ni dia reject dekat resistance kembali ke trend line ni ataupun dia terus break. So case ni dia break. Okay. So dia break. Untuk case ni lah sebab kita buat back test. Sekarang ni kita buat back test.
benda yang dah berlaku. Tapi benda ini sama je. Okay? Sama je kalau korang faham storyline ni. Okay. So bila dah break, korang kena ingat gambaran besarnya dia macam ni. Okay. Suara putus-putus. Okay, sekarang okay tak? Hello. Sekarang okey tak? Sekarang okey tak? Okey, sekarang okey Okey, kalau putus-putus nanti korang bagi tahu je. Alright. Okey. So, sekarang ni keadaan dah jadi macam ni. Okey, sebab tu saya back balik. Sebab tu price datang dekat sini, dia reject dekat sini. Sebab apa? Sebab sini ada breakout. Dia mesti ambil. Dia mesti ambil tempat yang dia breakout. Faham Faham Boleh faham tak sekarang ni? Okay, so kita delete. So dekat sini sama juga. Bila dekat H4, okay, bila dekat H4, korang nak buat macam mana? Korang tandalah tempat yang breakout. Then tempat ada resistance. Right. So kat candlestick korang akan nampak macam ni. Candlestick serabut sikit. Okay, sebab dia ada shadow-shadow dia. Okay. So dapatlah entry kat sini. Sini pun ada apa ni? Ada support. Nampak tak? Ada support ni. Dia ada bentuk macam ni. Kalau korang lukis lah. Kalau korang lukis dia bentuk macam ni. Ini support. Mestilah kita buy. So boleh buy kat mana? Sini pun ada breakout. Nampak tak? Sebab tu sekarang ni dia datang sini. Sekejap. Sorry. Sebab tu dia datang sini, dia turun balik. Sebab apa? Dia respect this zone. Okay, and then dia buat apa? Dia buat sideways kat sini. So lagi tak break atas, tak break bawah, kita tak tahulah dia nak pergi mana. Tapi in long term, bila kita tengok higher time frame, dah tahu dah dia nak ke atas. Cuma bila nak entry? Okay, bilanya nak entry. Alright. So far faham tak? Korang jelas tak bila saya explain macam ni? Kita buat satu explain storyline dia. Faham sangat? Okay, alhamdulillah. Okay, so macam ni je dia punya cerita. So sekarang ni apa yang kita nak expect dekat gold? Alright. So kita buka lah H1. H1 kita tengok. So kita tengok pula H1. H1 sini yang saya kata dia ada double top. Okay, double top dekat H1 kena ingat reversal pattern tu dia akan berlaku untuk time frame tu saja. Contohnya kalau reversal pattern dekat H1 dia akan habis dekat H1 lah. Okay, kalau dia nak jadi dekat H4 dia akan bentuk pula satu lagi reversal pattern dekat H4. Okay, so far kalau kita tengok masih dalam boleh sell lah sebab apa? Dia tak break lagi area sini. Okay, tapi dekat sini kalau dia turun boleh buy tak? Boleh lah. Sebab ni apa? Ni support. Okay. And then korang boleh pula tarik satu trend line kat sini. Okay. Tarik satu trend line kat sini. Korang nampak tak? Sekarang ni body semua close di dalam trend line kan? Maksudnya dia tak break lagi. Maksudnya dia tak boleh nak lepas lagi kat sini. Tapi kalau dia dah break macam ni, hati-hati lah. Sebab kita, contoh okay, sekarang ni kita tengok. Kita bayangkan kalau price break. So macam mana kita nak entry? Right, sini kita ada satu support. Betul tak? So bila price break, maksudnya price break apa? Maksudnya price dah break kita punya resistance. Betul tak? Dia dah break resistance. Kemudian kita jadikan this zone untuk kita entry lah. Okay. Next targetnya mana? Kalau dia break. Ni, targetnya dekat sini.
Okay. Target ni kat situ. Right. Yang engulfing tu macam mana? Okay. Lupa kan engulfing. So engulfing tu tadi, mana engulfing? So, engulfing ni untuk kita target buy lah. Okay, jap. Oh, lupa. Saya tak bagi tahu tadi kan. Macam mana kita nak tahu dia dah collect engulfing ke belum? Okay. Sekejap kita tanda balik. Nasib baik korang bagi tahu. Saya explain benda lain tadi. Apalah. Alright, so kat sini ada engulfing. So kita tengok. Engulfing ni dia dah collect ke belum? Kita buka. So kita precise kan. Kita precise kan engulfing. So dekat sini ada satu engulf. Sekejap saya precisekan lagi. Okay. Sini ada satu engulf. Sebab tadi kita ambil engulf yang besar. So ini engulf yang kecilnya. Dua candle menelan satu candle. Okay, ini engulfnya. Dan sini pun ada engulfing juga sebenarnya. Ini pun saya akan ambil sebagai engulfing juga. Sebab apa saya ambil sebagai engulfing? Walaupun shadow-nya dia tak makan semua, tapi body ni dia dah telan. Body atas pun telan dan shadow atas pun telan. Okay, so sini ada dua. Ada dua zone kita. Dalam engulfing daily tadi, ada dua zone. Zone yang pertama, macam ni. Sekejap, saya buat warna lain. Tak nampak. Biru kot. Okay, nampak tak? Ke hitam juga? Hitam lah Zone yang pertama dan yang kedua. So sini ada satu. Okay, sini ada dua. Resistance. Ini saya tandakan resistance dia. So zone 1, zone 2 ni boleh entry lah. Mana-mana. Okay, macam sini. Ni price ni dah ambil dah. Shadow ni. Nampak tak? Shadow ni. Ni shadow ni. Dia dah collect dah. Zone ni. So zone ni pula. Zone sini pula. Price ni dah collect dah. So memang dia dah collect dah engulf. Tunggu nak fly je. Okay. Tunggu nak fly je. Tapi make sure dia break dulu lah. Kita punya trend line ni. Lagi tak break. Tak ada confirmation lagi. Tapi kalau kita tengok di daily, dia memang dah ambil dah. Okay. Dia memang dah collect. Alright. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita tunggu je lah. Okay, kita tunggu je lah. Alright. So faham tak saya nak buka part Q&A? Mungkin dalam 15 minit Q&A kita, and then kita habislah kelas kita malam ni. Faham So ada Q&A tak? Okay. So kita try tengok Sekarang ni kita nak tengok di lower time frame. Di lower time frame sekarang apa yang jadi? Di lower time frame, contohnya korang nak sekejap Okay. So kita tengok sekarang ni. Apa yang jadi di M15. Apa yang terjadi di M15. So kita sama-sama belajar. So kita mark lah. Contoh korang nak scalping kan. Ni cara nak scalping. Scalping biasanya H1 ke bawah lah. Okay. So ini adalah support. Betul. Ini adalah support yang dah di break. Maksudnya dekat sini support ni pun dah break. So price ni dia pull back dekat area sini. So support ni pun sama, dia dah break. Maksudnya dia kena pull back. Dia kena pull back kat sini. Then dia akan
akan turun. Ini kalau kita nak scalping lah. Turun sampai mana? Turun, next support. Turun, next support. Okay. Kita tengok. Sekarang ni dia dah break kan? Candle ni break, betul tak? Candle ni dia dah pull back dah. Dia dah pull back di lower time frame. M15 ke M5? M5. Okay, dia pull back dekat M5. Okay, dia breakout, dia dah pull back, dia dah masuk kat sini. So sekarang ni macam mana? So sekarang ni adalah ada dua. Sama ada kalau nak sell, make sure dia tak break zone ni. Okay, bila datang balik boleh sell tapi make sure dia tak break. Okay, kalau dia datang bawah ni kita pun boleh buy dulu. So ada dua benda kita buat. Biasa ni kita scalping lah kalau macam ni. Betul tak? Okay. Okay. So dekat sini nak try ke sell? Nak try sell ke? Tapi ingat dekat sini as long dia tak break kita boleh hold lah. Maksudnya as long dia tak break sini, sekejap. Sekarang ni jangan masuk lagi. Okay, jangan masuk lagi. Kita tunggu dulu sebab sekarang ni tengah momentum. Candle tengah dalam keadaan momentum. Okay, saya rasa dia break. Nampak tak? Dia break. So dia tunggu di net zone. Tunggu kat zone atas ni. Okay, kita tengok dekat zone sini. Dia break ke tak? Kalau dia reject, kita boleh entry lah. Tunggu je. Ada news ke? Saya takut ada news lah. Kalau ada news, sangat risky untuk kita entry. Dah reject. Sekejap tunggu dulu. Saya target dekat zone tu tau, dekat merah tu. Alamak, dia dah turun lah. Tunggu je. Kalau dia turun tak ada rezeki lah. Okay. Sebab risky kalau kita nak masuk sekarang. Sini dia tak ambil lagi. Price dekat sini. Ni breakout ni. Sekejap. Lag pula. Sekejap Saya punya screen lag lah. Saya share balik. Okay, kejap Saya share balik. Korang tengok dekat sini. Sekejap. Tak nampak chat. Okay, korang tengok dekat sini. Sini resistance. Resistance ni dia dah break. Okay, ni M1 Resistance ni dia dah break. So potential ni dia akan naik balik. So potential dia boleh naik balik. Sebab dia dah break resistance ni dan resistance ni. So saya masih target dekat sini sebenarnya. Tapi if dia turun terus, tak ada rezeki lah. Gold boleh pakai indikator tak? Banyak indikator boleh pakai tapi saya tak pakai indikator. Okay. So kita tengok sambil saya jawab soalan korang.
Okey, jap saya baca soalan jap. Kalau dia dah breakout zone dengan trend line, kalau dia dah breakout zone dengan trend line, lepas tu pullback dekat dalam trend line, kita boleh buy juga ke? As long kalau dia pullback dekat area support, kita boleh buy. Okay. Ada je, dia break trend line tapi dia pullback balik, dia masuk dekat area support kita. Alright. So kita tengok saya target dekat sini. Dia akan naik balik dekat sini. So korang tengoklah dekat area ni. Area 1932, 19 kecil zone je. Sekejap. Okay, dari sini. 1932. Okay. So ini di lower time frame. Okay, ni M15 lah. Dia tak ambil lah. Naik. So saya akan masuk kalau dia naik sampai atas tu lah. Sebab tu zone yang paling low risk. Sebab kalau dia break, kita terus cut. Sebab kalau dia break, maksudnya dia break apa? Kalau dia break, maksudnya dia break sini. Okay, kalau dia break, maksudnya dia dah break support dekat sini. Dia dah break resistance dekat sini. So ini, sebab tu kita tunggu dekat sini. Okay, nak entry, mesti entry di resistance. Betul tak? Potential dia nak junam pun ada. Dia nak naik dulu pun ada. Okay, so tak apa. Korang tanya dulu soalan. Saya nak jawab. So far, daripada awal kita belajar mapping tadi, ada apa-apa tak yang korang tak clear? Dekat mana korang nak clear? Tak clear? Bila next webinar? Next webinar adalah next week. Hari yang sama. Kita stick hari Khamis lah. Macam mana tips nak tajamkan mata? Tips tajamkan mata adalah kita selalu buat backtest hari-hari. Korang buat je macam saya buat ni, korang buat je hari-hari. Korang cari je setup hari-hari. Mesti tajam je lah mata korang. Okay, nampak macam dia nak naik dulu ni. Okay, sekejap. So kita try tunggu dulu sekejap. Nak tengok candle ni naik ke turun? Naik. Dia break tak resistance ni? Sekejap Boleh ke start mapping kat M15 dan tengok masa kecil? Macam ni tak faham. Start mapping mesti mula dengan time frame besar. Okay, ada je orang start mapping time frame kecil. So saya try masuk dulu satu entry. So try sell satu entry. Okay. Okay, dua entry. Okay, korang boleh sell sekarang Boleh masuk lot kecil dulu. Okay, masuk dulu lot kecil. Alright, tu dah junam. Sebab kita target sebenarnya atas ni. Tapi dia tak break lagi resistance kat sini. Junam. Tunggu dia break. Okay. Tunggu dia break support ni. Mesti dia akan reject kat
dekat sini. Okay. So sebenarnya kalau korang mapping kan, walaupun korang nak scalping di H1, di M15, M30, jangan sesekali buka chart terus buka M15, buka H1, jangan. Sebab kita tak tahu, okay, kita tak tahu the bigger picture macam mana, the storyline macam mana, kita tak tahu. So make sure kita buka lah, macam saya buat tadi, saya kan buka weekly, daily, H4, H1, okay. So dekat situ kita dah nampak dah storyline. So barulah korang boleh scalping. Bila kita scalping pun kita tahu bila kita nak hold, bila kita nak take profit. Okay. So dekat sini dia reject. Barang. Bolehlah 5 USD. Kan? 5 darab 4 berapa? RM20. Bolehlah makan MACD kan. So ni contoh saja. Okay. Kita close lalu. Tinggal satu entry. Okay. Alright, ni saya hanya nak tunjuk dekat korang untuk korang faham macam mana setiap apa yang kita buat mesti ada sebab kenapa. Okay? Mesti ada sebab kenapa. Nampak dah dekat sini. Sini ada apa? Sini ada engulf. Sini ada engulf. So kalau dia sampai, dia mesti reject dulu. Dia mesti reject dulu. Okay, kalau dia nak break, dia akan ke next support lah. Dia mesti akan reject dulu di area sini. Nampak tak? Okay. Okay. Kenapa saya masuk sell dekat sini? Sebab dekat sini dia tak berjaya break resistance ni. Nampak tak? 1, 2, 3. Dia candle dia kecil, makin kecil. And then tiba-tiba candle ni, open candle ni di bawah dia. So tu yang saya masuk sell. Faham tak? Sebab saya nampak dia dah tak boleh naik atas. Sini dia akan reject dulu. Okay, so sini potential dia akan naik balik lah. Tengok macam mana kat sini. Okay, so lagi 2 minit guys. Lagi 2 minit. Korang ada tak soalan nak tanya? Dan saya nak tahu malam ni punya kelas macam ni nak cakap next week. Okay, next week korang nak tak saya buat macam ni lagi? Maksudnya bila kita dah belajar satu chapter, kita summarize kan macam ni. Okay, alright. Okay, alhamdulillah. Okay, so kita ada seminit lagi. So korang jangan left lagi. Saya akan pick nama korang yang ada dalam ni untuk dapat hadiah pada Tok Mat lah. Ni Tok Mat amanahkan kat saya 5 orang je untuk dapat 100 USD. Okay, untuk dapat 100 USD. Okay, tengok tengok perangai gold. Dia reject tak kat sini? Sekejap. So dekat sini engulf kan? Nampak tak kan dia reject dulu. So ni dia mesti reject. Okay, ni trend line. So mungkin dia boleh turun sampai sini lah. Target kita. Okay. Kalau dia break, memang akan renown sampai bawah lah. Dia kena break zone ni dulu. Alright, so okay. Sekejap, kita nak announce pemenang. Okay, nak announce pemenang. Ada 5 orang. Okay, 5 orang. Nanti tolong PM Tok Mat dekat Telegram Dekat Telegram. Okay, so nama yang pertama. Azmel Aminuddin. Okay. Nama yang pertama. Nama yang kedua
Badrul Hisham. Nama yang ketiga, Azril Alias. Nama yang keempat, Daniel Bahara. Okay, nama yang kelima, Farid Fahimi. Okay, so ini nama-nama yang menang 100 USD malam ni. So korang boleh PM Tok Mat lah kat Telegram. Make sure korang screenshot korang punya nama korang. Okay. Semoga malam ni punya ilmu korang dapat faham, dapat aplikasikan dekat chat lah. Okay. Sebab kita belajar ni, sekali lagi saya nak pesan, kerana kita belajar ni kalau kita tak apply, kita tak faham. Okay. Saya cakap belajarlah sebanyak mana pun, belajarlah dengan sesiapa pun, guru yang hebat sekalipun, tapi kalau kita tak apply, kita tak akan faham. Okay, kita takkan faham. Jadi saya harap, harapan saya satu je, supaya korang faham, korang boleh aplikasikan. Make sure kalau kita nak buy, kita tahu kenapa kita buy. Kita nak sell, kita tahu kenapa kita nak sell. Kalau kita nak hold, kita tahu kenapa kita nak hold. And then kita kena tahulah dekat mana kita nak exit, dekat mana kita nak take profit. Betul tak? Okay, so semua benda tu kena tahu. Okay, so semuanya dah diajar pada korang. So sekarang ni kita dah kelas yang ke-6, 6 minggu. Okay, mungkin one day nanti saya dah tak mengajar korang dah. Okay, saya mungkin dah tak mengajar korang. So saya harap korang gunalah ilmu ni dengan sebaiknya. Korang boleh trade sendiri, korang boleh bagi signal sendiri. Okay, dia dah break, boleh hold ke next support. Alright, so itu sahaja untuk malam ni. So malam ni kita ada recording, so nanti saya akan bagi kepada Tok Mat lah, untuk Tok Mat upload dalam private education. Dan untuk yang baru tengok malam ni, saya harap korang tengok balik kelas-kelas yang before ni. Okay, kelas-kelas sebelum ni. Sebab kelas-kelas sebelum ni, kalau korang tak faham, susahlah kalau korang nak belajar analisis. And then last sekali saya nak minta korang bagi feedback kelas malam ni dekat admin Tok Mat lah. Okay, apa yang korang belajar dan best tak kelas malam ni? So saya nak korang bagi feedback. Okay, kalau feedbacknya bagus, feedbacknya menarik, so next week mungkin kita akan live trade ke. Malam ni kita tak live trade pun sebenarnya, saya just saja entry je. So saya memang tak ada plan lagi nak live trade malam ni, sebab tadi nak ada news kan, sekejap lagi kan. So korang boleh close dulu, jangan risky kan korang punya account. So mungkin next week ke, kita tengok macam mana. Alright, so itu saja. Terima kasih sangat-sangat atas korang punya support dan setia sampai hujung kelas. All the best dan selamat malam. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa kita tutupkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Okey semua, Assalamualaikum.